Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Yang saya hormati lagi kasihi Dr. Ramzi selaku pensyarah kami bagi subjek Undang-Undang Keluarga Islam. Pada hari ini, kumpulan kami yang terdiri daripada 2 orang ahli akan membentangkan sedikit isu berkaitan kecacatan dalam rumah tangga. Sebelum itu, kami memulakan perbentangan pada hari ini dengan sedikit perkenalan tentang diri kami. Saya Muhammad Luqmanul Hakim bin Hashim dengan nombor metrik KID 21104-234 daripada DPI semester 3. Dan seorang lagi sahabat saya Muhammad Nakim bin Muhammad Saleh dengan nombor metrik KID 21104-221 daripada DPI semester 3. Baiklah. Umum diketahui bahawa berkahwin dan melangsungkan kehidupan yang bahagia selamanya merupakan satu harapan setiap pasangan sewaktu terlafaznya akad ikatan yang suci sebagai suami isteri. Apabila seseorang itu melalui alam rumah tangga, sudah tentulah setiap daripada kita mengimpikan kehidupan yang bahagia tanpa adanya perselisihan faham yang boleh membawa kepada perceraian. Bagaimanapun, jika berlaku apa-apa masalah besar dalam rumah tangga, maka syarak menggalakkan agar suami dan isteri tahammul, iaitu maksudnya bertahan. Namun, jika sesuatu hubungan itu melibatkan soal hati dan perasaan yang dipendam, bukan semua manusia mampu untuk mempertahankannya. Andai pelbagai usaha telah dilakukan tetapi takdir menentukan jalan perpisahan adalah jalan yang terbaik, maka redalah dan teruskanlah kehidupan yang masih berbaki, kerana dunia tidak akan pernah kiamat dengan asbab perceraian. Perceraian bukanlah satu pengakhiran, sebaliknya ia merupakan satu permulaan untuk individu memulakan kehidupan yang baru. Sabda baginda Nabi SAW, perkara halal yang dibenci Allah adalah talak. Hadis riwayat Abu Daud. Sebagaimana Allah telah mensyariatkan perkahwinan dengan tujuan tertentu, begitu jugalah Allah telah mensyariatkan talak agar dapat mengelakkan pertelingkahan antara kedua-dua pasangan. Perceraian bukanlah satu pengakhiran, sebaliknya ia merupakan satu permulaan untuk individu memulakan kehidupan yang baru tanpa perlu bertahan dengan kesakitan yang sama. Statistik menyaksikan 80% daripada jumlah keseluruhan perceraian di negara ini adalah dalam kalangan orang Islam. Telah sampai kepada kita kisah-kisah perceraian yang sengaja atau tidak sengaja diwar-warkan di media sosial. Sedar atau tidak, ia bukanlah sesuatu yang sihat dan tidak perlu untuk dipertontonkan kepada umum kerana ia pasti akan membuka aib masing-masing. Sedasawarsa ini sering meniti dari bibir ke bibir umat manusia di segenap tangga berkaitan fasad. Seterusnya, kami akan membahas isu kecacatan rumah tangga berkaitan fasad ini dengan lebih terperinci dan mendalam, supaya permasalahan berkaitan kecacatan dalam rumah tangga lebih jelas dalam proses penambahan ilmu pengetahuan kita. Kerana isu ini merupakan salah satu ujian dalam kehidupan berumah tangga. Menurut bahasa, fasad membawa maksud rosak ataupun putus. Fasad pada istilah ialah melepaskan ikatan perkahwinan antara suami dan isteri setelah diminta cerai oleh isteri melalui pengadilan, iaitu hakim. Fasad hanya boleh dilakukan oleh pihak yang berkuasa sahaja, seperti hakim dan kadi, apabila terdapat sebab tertentu seperti kehilangan suami tanpa diketahui keadaannya sama ada hidup ataupun mati, ataupun salah seorang daripada suami atau isteri murtad dan sebagainya. Seterusnya, syarat-syarat fasad. Menurut pendapat mazhab Syafi'i, syarat sah fasad ada 2 perkara, iaitu yang pertama, tidak sah fasad nikah jika dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak.
Yang kedua, keterangan atau bukti yang diberikan mestilah disaksikan oleh dua orang lelaki atau pengakuan bahawa kecacatan seperti mati, pucuk atau dengan cara yang berganti-ganti sumpah. Perbezaan fasakh dengan talak. Fasakh dengan talak adalah berbeza. Fasakh ialah pembatalan akad daripada asas yang menghilangkan sifat halal yang menjadi kesan ke atasnya. Manakala talak pula ialah menamatkan akad dan sifat halal yang masih kekal kecuali setelah talak ba'in, iaitu talak 3. Fasakh berlaku sama ada dengan sebab hal-hal mendatangkan ke atas yang menafikan perkahwinan atau hal-hal yang berhubung kepada akad yang menyebabkan ia tidak lazim dari hukum yang asal. Manakala talak pula tidak berlaku kecuali berdasarkan akad yang sahih dan lazim. Selain itu, fasakh tidak mengurangkan bilangan talak yang dimiliki oleh suami, manakala talak pula mengurangkan bilangan talak. Kecacatan yang membolehkan fasakh. Di antara kecacatan yang membolehkan fasakh ialah kecacatan yang berkaitan dengan alat kelamin dan menghalang daripada berlakunya persetubuhan. Sebagai contoh, bagi lelaki ialah terpotong zakar, mati pucuk atau tidak ada buah zakar. Manakala bagi perempuan pula ialah lubang farasnya tersumbat dengan daging ataupun dengan tulang. Seterusnya, kecacatan yang membolehkan fasakh adalah kecacatan yang menghalang daripada berlakunya persetubuhan, tetapi terdapat penyakit yang menjijikkan atau membahaya yang boleh menyebabkan pasangan suami isteri tidak dapat hidup bersama kecuali terpaksa menanggung kesusahan, iaitu kemudaratan kepada kedua-duanya seperti kusta, sopak dan gila. Seterusnya, kecacatan yang membolehkan fasakh adalah jika kecacatan yang disebutkan sebelum ini berlaku kepada suami atau isteri selepas akad nikah, sama ada selepas persetubuhan atau sebelum persetubuhan. Kecacatan tersebut boleh menghalang persetubuhan sama ada terpotong kemaluan atau mati pucuk bagi suami atau lubang faras isteri tertutup disebabkan daging atau tulang yang tumbuh, ataupun kecacatan tersebut tidak menghalang daripada berlakunya persetubuhan seperti sopak, kusta dan gila. Oleh itu, pasangannya boleh memilih untuk memfasahkan nikah. Walau bagaimanapun, jika suami mati pucuk selepas berlakunya persetubuhan, ia dikecualikan daripada hukum fasakh. Maksud nikah di pihak isteri iaitu mas kahwin dan persetubuhan telah tercapai dan perkara tersebut telah pun sempurna sebelum berlakunya mati pucuk. Selain itu, wali juga berhak memfasahkan nikah jika didapati berlakunya kecacatan pengantin lelaki sebelum berlakunya akad nikah. Hak ini ada pada wali sama ada pengantin perempuan setuju fasakh ataupun tidak. Ini kerana wali akan malu kerana kecacatan tersebut. Selain itu, kecacatan yang membolehkan fasakh adalah jika berlaku kecacatan selepas persetubuhan, wali tidak berhak memfasahkan nikah. Ini kerana pada kebiasaannya perasaan malu tidak akan menimpanya. Ia berbeza dengan kecacatan yang berlaku sebelum akad nikah. Begitu juga wali tidak mempunyai hak untuk memfasahkan nikah disebabkan kecacatan mati pucuk dan terpotong kemaluannya yang berlaku sebaik sahaja berlakunya akad nikah. Ini kerana mudarat itu hanya akan dihadapi oleh isteri sahaja dan dia meredainya, dan pada kebiasaannya wali tidak mendapat malu. Seterusnya, kesan fasakh disebabkan kecacatan. Di antara kesan-kesan fasakh disebabkan kecacatan ialah jika fasakh berlaku sebelum persetubuhan.
mas kahwin tidak dikenakan dan tidak akan ada bayaran muta'ah untuk isteri. Ini kerana jika kecacatan itu berlaku kepada suami, maka isteri yang akan meminta fasakh. Oleh itu, suami tidak akan mendapat apa-apa. Dan jika kecacatan itu berlaku kepada isteri tidak akan mendapat apa-apa kerana perceraian itu berlaku disebabkan kecacatan yang ada pada dirinya dan seolah-olah dia yang melakukan fasakh. Jika fasakh berlaku selepas persetubuhan dan kecacatan berlaku sebaik saja selesai akad dan suami pula tidak menyadarinya, maka isteri wajib mendapat mahar misil. Apakah itu mahar misil? Mahar misil adalah mahar yang ditentukan kadarnya mengikut kadar mahar-mahar saudara-saudara perempuan pihak isteri. Dan jika memfasahkan nikah dengan sebab berlaku kecacatan selepas persetubuhan, maka isteri wajib mendapat semua mas kahwin yang telah disebutkan semasa akad nikah. Ini kerana mas kahwin mesti dibayar dengan berlakunya persetubuhan sebelum wujudnya sebab-sebab fasakh. Dan jika berlaku kecacatan selepas persetubuhan, ia tidak akan merubah hakikat tersebut. Terusnya, cara menuntut fasakh adalah sangat dinasihatkan dan digalakkan untuk orang yang ingin melakukan tuntutan ini supaya melantik mana-mana peguam atau biro bantuan guaman. Hal ini kerana ia akan sangat membantu untuk memudahkan perjalanan tuntutan, namun tiada masalah juga untuk melakukannya sendiri. Apa yang perlu dilakukan adalah, yang pertama adalah pergi ke mahkamah yang berkenaan, seterusnya pergi ke kaunter untuk mengisi borang fasakh. Yang terakhir, tulis alasan kenapa tuntutan fasakh ingin dilakukan secara terperinci. Seterusnya, hukum fasakh. Hukum fasakh termasuk dalam kategori harus untuk isteri menuntut fasakh demi menjaga kemaslahatan dan kebaikan untuk kedua-dua belah pihak. Apapun, haruslah dipastikan bahawa sebab tuntutan adalah benar dan sebab dikemukakan juga mempunyai bukti yang kukuh. Seterusnya, hikmah fasakh. Melalui fasakh, ia memberi peluang kepada si isteri untuk membuat tuntutan pembatalan perkahwinan. Hal ini adalah perlu bagi mengelakkan daripada kemudaratan yang akan ditanggung oleh isteri sekiranya ikatan perkahwinan diteruskan. Selain itu, ia juga akan menjadi sebuah bentuk peringatan kepada suami agar sentiasa bertanggungjawab dalam menunaikan hak-hak isteri dan juga keluarga, kerana mereka sebenarnya tidak boleh melakukan apa-apa sahaja tanpa memikirkan isteri. Melalui fasakh juga, ia turut menghindarkan suasana yang tidak baik terhadap perkembangan fizikal, mental dan emosi anak-anak pada masa akan datang. Hal ini kerana jika ia diteruskan, hubungan yang tidak baik antara suami dan isteri pastinya akan memberikan kesan kepada anak-anak. Bagi sesetengah kes pula, fasakh adalah penting untuk menyelamatkan akidah isteri dan anak-anak disebabkan berpunca daripada suami yang murtad. Hak isteri selepas fasakh. Yang pertama, tuntutan muta'ah. Tuntutan muta'ah merupakan sejumlah harta yang wajib diberikan oleh suami kepada bekas isterinya yang pernah disetubuhi jika perceraian itu bukan berpunca isteri dan bukan kematian suami. Seterusnya, di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menyentuh mengenai muta'ah seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 241 yang bermaksud kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya muta'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.
Oleh itu, ia boleh jadi dalam bentuk pakaian, barangan dan berbentuk wang. Di samping itu, semuanya perlulah bersesuaian dengan keadaan dan kedudukan si suami kerana Islam tidak menetapkan kadarnya kerana ia perlulah bergantung pada keredaan dan persetujuan suami dan isteri. Namun, ada kalanya akan terjadi isu dalam menentukan kadar ini, maka mahkamah syariah akan memutuskan kadar yang sewajarnya mengikut kemampuan suami. Yang kedua, tuntutan nafkah iddah. Bagi isteri yang diceraikan oleh suami selepas bersetubuh, maka wajib melalui proses iddah. Iddah menjadi tanggungjawab suami untuk menyediakan keperluan dalam tempoh iddah. Antara keperluan dalam tempoh iddah ialah makanan, pakaian, tempat tinggal. Apa-apa keperluan yang lain yang diperlukan kepada seorang isteri seperti perubatan dan lain-lainnya. Yang ketiga, tuntutan hadanah. Tuntutan hadanah adalah tuntutan hak jagaan anak-anak yang masih kecil yang belum boleh berdikari, menjaga kepentingan dan melindungi diri serta mendidik rohani dan jasmani mereka. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bahawasanya seseorang perempuan telah datang menemui Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, bahawa anakku ini perutkulah kandungannya, susukulah minumannya dan keribaankulah rumahnya. Tetapi bapanya telah menceraikan aku dan hendak merampas anak itu daripada aku." Selepas mendengar aduan itu, Rasulullah SAW bersabda, "Engkaulah yang lebih berhak menjaga anak itu selagi engkau belum berkahwin lain." Riwayat Abu Daud. Akhir sekali, hak isteri selepas fasah adalah tuntutan nafkah anak. Di dalam Islam, ada juga tuntutan nafkah anak selepas isteri diceraikan. Ia sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah At-Talaq ayat 6 yang bermakna, "Kalau mereka itu bekas isterimu, menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka." Dalam ayat lain pula, iaitu surah Al-Baqarah ayat 233, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, "Janganlah seseorang itu menderita kesengsaraan kerana anaknya, dan seseorang bapa kerana anaknya, dan waris pun berkewajipan demikian." Dari sebuah hadis yang diterangkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, Hindun pernah bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan, yakni suami Hindun, seseorang lelaki yang sangat bakhil. Ia tidak pernah memberi belanja kepadaku yang dapat mencukupi diriku dan anakku kecuali apa yang aku ambil daripada harta itu, sedangkan ia tidak mengetahuinya." Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Ambillah apa yang sekiranya boleh mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf." Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi jelaslah berdasarkan dalil-dalil di atas, ternyata seorang bapa wajib untuk memberi nafkah buat anak-anaknya dengan syarat anak itu masih belum mampu untuk berdikari. Bagi anak perempuan pula adalah sehingga ia berkahwin atau sehingga ia telah mendapat pekerjaan. Hal ini kerana anak itu masih miskin dan tidak mempunyai harta sendiri untuk menafkahkannya. Dan bapa yang mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah. Apabila anak itu telah balik dan boleh berdikari, maka bapa tidak wajib lagi memberi nafkah untuk anak itu. Begitu juga jika anak itu mempunyai harta sendiri, meskipun dia masih kecil, maka bapa tidak wajib memberi nafkah kepada anaknya. Pendapat itu adalah sepakat daripada fuqaha. Kesimpulannya, berdasarkan kepada perbahasan di atas, dapat disimpulkan bahawa pensyariatan fasah di dalam Islam adalah bertujuan untuk
mengimbangi hak wanita sebagai kaum yang lemah dan seringkali menjadi mangsa kepada lelaki yang mengambil kesempatan di atas kelemahan tersebut. Namun begitu, pihak isteri tidak boleh menyalahgunakan tuntutan fasakh untuk membebaskan diri dari tanggungjawab dalam perkahwinan apabila tanggungjawab tersebut telah ditunaikan oleh suami dengan sewajarnya. Manakala suami pula tidak boleh menyalahgunakan ikatan perkahwinan dengan melayan isteri secara melampaui batas hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh hal demikian, pemeliharaan hak ke atas isteri dari hukum syarak hendaklah ditadbir dengan baik oleh pihak yang berwajib agar para isteri tidak mengalami kesukaran tambahan apabila terpaksa melalui pelbagai karenah yang bersifat teknikal dan prosedur sewaktu mengemukakan tuntutan fasakh di mahkamah syariah. Berdasarkan kepada peruntukan-peruntukan dan amalan di atas, jelas bahawa prosedur dan tata cara tuntutan dan pembicaraan kes fasakh yang digunakan pakai kini masih perlu diperbaiki. Rasanya itu sahaja perkongsian kali ini mengenai fasakh. Sekalipun isteri juga mempunyai hak untuk membuat tuntutan ini, jika ia masih mampu untuk diselesaikan cara baik atau ada cara untuk menjaga rumah tangga, usahakanlah untuk menjaganya. Semoga perkahwinan yang dibina sentiasa mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan diredainya di dalam setiap langkah. Semoga perkongsian ini memberi manfaat buat diri kami dan kepada masyarakat di luar sana. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang buruk itu datangnya dari kami atas kelemahan diri kami sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.